Okay, ni chapter terakhir, subtopik terakhir dalam kita punya modul 1, konsep proses order. Macam mana konsep proses order berlaku dalam dua lubuk yang kita share dalam panduan printing ni, okay. So, konsep proses order dekat dua lubuk ni agak berlainan dengan yang biasa kita order, ataupun macam biasa kita pergi kedai printing, kita jumpa dengan orang. Lepas tu kita buat order lah dengan sales person tu. Ataupun kalau dekat WhatsApp pula, kita WhatsApp dululah apa semua kan. Okay, dekat Xprint dan Xcard ni cara dia lain sikit. Tapi bagi saya cara dia lagi mudah lah sebenarnya, sebab kita tak perlu nak berurusan dengan orang. So tu senang lah. So contoh kita nak order pukul 3 pagi pun tak ada masalah. Okay, so macam mana konsep proses order ni? Okay, first kita kena top up duit dalam Xprint dengan Xcard ni. Sebab dia akan tarik duit berapa yang ada dalam akaun kita. Kalau contoh produk yang kita nak tempah tu tak cukup amount dia dalam kita punya account, so tak boleh nak buat order tu lah. So dia akan suruh top up dulu. Okay, next, lepas kita top up duit, okay, nanti saya tunjukkan cara nak top up duit. Okay, lepas kita top up duit, yes, ni top up duit, baru kita buat tempahan secara online. Okay, so kita tempah secara online, kita isilah apa detail yang dia nak tu. Lepas tu kita masukkan artwork. Lepas dah masukkan artwork, kita dah submit kita punya order, kita kena tunggu proses printing tu siap. Biasanya proses printing ni dia berlainan ikut jenis produk. Business card lain, stiker lain, sampul raya lain, semua lain lah. Okay. And wait ni bahagian kita nak tunggu ni, biasanya dia dah state dah berapa hari bekerja yang kita kena tunggu untuk siap benda tu. Okay. And then bila dah siap dah kita punya produk, baru kita punya produk tu akan dihantar ke alamat yang kita dah letak masa kita daftar account, ataupun masa dekat bahagian checkout tu. Alright. So, okay, inilah kitaran proses dia lah. Tapi tak semestinya setiap kali lepas tempah satu benda nak kena top up lagi. Tempah satu benda top up lagi. Anda boleh je top up macam sekali top up banyak-banyak terus. Contoh 500. Macam kami biasanya top up RM1,000 sebab malas nak top up banyak kali. Malas nak transfer banyak kali. So macam mana nak top up duit Okay. Nak top up duit dalam Xprint dengan Xcard ni mudah je. Mudah gila. Alright. Okay, first kita kena login. Okay, biasanya bila login, kita akan nampak interface macam ni lah. So, kita akan pergi dekat My Account. Lepas tu, tekan Reload. Okay, lepas tekan Reload ni, anda boleh pilih sama ada nak FPX, maknanya automatic punya transfer. Maknanya terus duit top up tu dah masuk lah, terus boleh guna. Ataupun pilihan kedua, buat online transfer. Online transfer ni manual lah, kita kena upload receipt apa semua. And manual transfer ni kalau dalam Xprint dia biasanya tempoh dalam 15-20 minit untuk dia punya bahagian department account nak sahkan kita punya payment tu masuk. Kalau FPX ni rasanya yang dah biasa guna FPX dah tahu lah, dia ikut je flow dia. Okay, saya nak tunjuk untuk yang online transfer. Okay, klik online transfer. Simple je, reload type. Okay, pilih ATM transfer. Kalau kita transfer duit tu melalui mesin ATM. Cash check ni jarang guna. Interbank, Maps, ATM transfer. Okay, alright. Okay, biasanya saya akan selalu ambil online transfer sebab kita guna macam Maybank to you apa semua kan. So, pilih online transfer. Lepas tu reload tu ada dua account yang Xprint sediakan. So, sama ada nak pilih Maybank ataupun Public Bank. Okay, macam saya ambil Maybank. And untuk senang, kita dah siap-siap jadikan account yang Xprint ni favorite. So tak adalah setiap kali transfer tu nak kena request TXC, tunggu TXC masuk. And then reload amount. Reload amount tulis lah berapa kita nak masukkan, RM50 ke. Minimum RM50 lah, senang. Janganlah kedekut sangat isi RM10 kan. Tapi kalau isi RM10 pun maybe boleh kot. Then reload date. Bila kita top up tu, say 4 Jun. Reload proof by upload.
boleh upload ataupun fax. Tapi siapa nak guna fax kan zaman sekarang ni. Okay. So, lepas pilih by upload, dia keluar macam ni. Choose file, masukkan je receipt. Receipt PDF tu. And then, click reload. Lepas tu nanti dia akan keluar message macam kita akan, proses akan ambil masa dalam 15 minit. Something like that lah. So, dah top up lah. Okay, lepas dah confirm top up nanti boleh tengok balance kat sini dia dah naik. Jadi berapa? Let's say asalnya kosong, anda top up RM50, dah jadi RM50 kat dalam ni. Okay. Lepas tu, lepas dah top up, baru kita boleh buat order. Buat order ni, macam biasalah, kita pilih produk apa. Pilih produk apa kita nak buat. Let's say kita nak order business card. So, tekan je business card ni. Okay, ni plus. Oh ya, silap. Sorry. Okay, dekat Xprint anda kena tekan place order. Untuk order. Baru kita pilih business card tadi contohnya. Letak nama file apa semua ni lah. Detail-detail ni. Tekan ni, order. Lepas tu dah siap lah order. Okay, saya tak nak sentuh lagi bab yang order ni sebab dia agak complicated. Untuk setiap produk tu dia lain-lain. Bukan, dia tak complicated pun sebenarnya. Sebab dia lain-lain. So, saya kena letak dalam satu modul yang khas. Tak silap modul kedua ke modul ketiga. Modul ketiga kot. So ni basically macam ni lah. Isi pilih-pilih apa semua ni. Lepas tu buat order. Sudah order, tunggulah dia siap. Okay, Xcard sama juga macam Xprint. First kita kena login dulu. Kita punya account. Login. Apa password dia. Okay, saya pun tak ingat password. Okay, lepas tu login. Okay, lepas dah login, okay, cara nak top up dia senang je. Kalau kita tengok bahagian belah kanan ni, ada bar warna hitam ni, ada top up semua ni. Okay, klik je yang top up ni. Klik top up, and then kita pilih. Oops, alright. Okay, dia lebih kurang sama macam Xprint juga. Dia ada function Maps atau FPX transfer ni. Ni yang macam duit memang terus masuk lah. Ataupun yang kedua tadi, interbank fund transfer ni untuk macam online transfer. So, saya akan sentuh interbank ni lah. Online transfer. Okay, dia ada 3 account. CIMB, Maybank dengan Standard Chartered. So, pilihlah mana satu yang anda rasa berkenan. Okay, wah. Sama juga macam Sprint. Better untuk kita save as favorite account dia ni awal-awal. So, nanti tak ada masalah. Okay, key in exact amount. Tulis berapa yang kita nak top up. Let's say RM50. Ni dekat Xcard dia tulis minimum amount dia RM50. So, nak tak nak kena top up RM50 juga setiap kali top up. Date bank in, isi time bank in, pukul berapa bank in, reference number yang kita dapat masa dekat receipt tu. Isi dalam ni. Lepas tu upload. So, dekat Xcard ni kalau nak cara mudah, ambil FPX lah, senang. Ambil yang ni, Maps atau SPX ni. Ni tekan je next untuk yang FPX transfer. Okay, dah. Lepas tu tunggu. Ni memang ikut flow je, senang je. Ni pay online terus FPX. Tapi saya lebih prefer untuk online transfer yang manual tu sebab nak save receipt tu senang. Macam ni kita boleh pilih Maybank to you, maybanktoyou.com. Okay, isi email, agree and continue. So on so forth lah. Macam tu lah. Top up dia. Cara nak top up. Okay. So, saya dah tunjukkan Xprint dengan Xcard punya cara nak top up. Okay. Yang ketiga, wait. Okay. Kita tunggu proses benda tu siap. Okay. Dalam video yang lepas saya dah terangkan basically pasal proses dia. Hari ni saya nak terangkan lebih detail lagi. So, maybe ada yang masih tak faham, masih confused. So, kita terangkan lebih detail. Cara kira proses day. Okay, kalau dia cakap next day ni, bermakna contohlah anda submit order. Ini semua hari bekerja tau. So, make sure kita kira hari bekerja. Maknanya, Sabtu Ahad tolak, ada apa-apa cuti umum yang dalam Malaysia ni tolak. Dia tak kira sebagai hari. So, dia kata next day. Let's say anda submit order tu hari Isnin. Esok, dia dah start deliver. Dia akan hantar. Maknanya tak, tapi tak semestinya esok tu sampai. Maknanya esok tu dia
dia dah start shipping anda punya produk. Okay. Kalau satu working day pula, contoh kita order Isnin, yang satu dia kat sini, yang tengah ni. Send. Maknanya dia baru proses nak buat tu 1 hari. Lepas tu, esoknya baru dia start post. So 1 hari tu kat sini lah. Okay, kalau 2 working day pula, order, kiranya macam ni. Hari order ni dia tak kira. Dia kira bukan working day. Dia tak termasuk dalam kiraan. Order, Selasa, Rabu ni dia ambil masa untuk proses untuk dia nak print kita punya barang. And then the next day, hari Thursday, hari Khamis barulah dia post. Sama juga 3 working days. Hari order tu tak kira. 1, 2, 3, hari keempat baru dia post. So macam tu lah untuk kira proses dia ni. Alright. Okay, so saya rasa itu saja untuk video kali ini, konsep dan proses order. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat ruangan komen dekat bawah ni lah.